Ni apa? Ha? Apa dia? Ini tu bising dengan kawan cakap lah hari ni. Semua action knowledge ke mana? Ingat. Jadi pembinaan untuk single phase AC generation kan, topik dah. Mana kamu ni boleh jawab itu? Anda boleh jawab ke? So kalau ada satu magnet kiri dan kanan dia north and south, tengah-tengah ni adalah coil. So apa dalam assignment pertama kan? Yang pertama assignment kedua pada topik ni pasal so bila ada magnet bila coil ni sama kedudukan dengan magnet, so bila dia rotate, dia pusing, akan ada perubahan medan magnet. Kat sini dia akan dapat EMF. Ya. Bukan ingat, tidak macam apa. So kalau ikut daripada sini, dia keluar daripada coil ni, dia akan dapat ni sinusoidal. And then topik AC generation. Okay, dalam untuk 3 phase, kenapa dia 3 phase? Satunya dia ada 3 gelombang, di mana yang membezakan dia adalah apa dia? Apa syarat 3 phase? Apa syarat 3 phase? Teori dia berapa? 3 phase. Satu, voltage dia apa? Voltage dia adalah ya. Kedua, frekuensi. Kedua adalah sama. Sip. If untuk 3 pasang. Untuk situasi balance, seimbang. Maksud dia 3 pasang voltage dengan frekuensi adalah sama. Yang membezakan adalah apa dia? Tadi? Membezakan dia apa dia? Dia betul atau belum? Belum ni. Okay, membezakan dia adalah sudut pasang. So different dia adalah phase. Okay, so hari ni apa yang kita kena buat? Apa yang kamu perlu buat? Kamu nak tengok fasa bagi 3 transformer tu adakah sama ataupun sebaliknya. Okay, so hari ni kita akan dapatkan voltage phase, kemudian kita akan dapat voltage untuk line. Jadi, okey, untuk I kita akan guna calculation. Okey, so okey, untuk B phase ni kita akan dapatkan 3 lah. V12, V1N, V2N, V3N. Okay, V1N maksud dia, okay, kalau refer balik kamu punya schematic dalam modul tu, dia ada 3 punca source, sumber. Okay, ada 3 punca sumber, source. Dia ada V1, V2 dan V3. So dia akan sambung kepada Z. Ini Z1, Z2 dan juga Z3. Apakah Z? Z apa? Apa Z?
Apakah Z? Senang lah kamu ni. Di alam apa fantasi ke alam apa alam mimpi dia. Ha? Yang tu. Okay, so soalan apakah Z? Last. Saya seorang lah. Ha? Z apa Z? Apakah Z? Z1, Z2 dan juga Z3. Z3 ni berapa? Apa dia? Janganlah bisik. Share. Jangan takut salah. Tak apa. Kamu orang engineering. Right? Apa Z? Mana nak? Okey, dalam kamu punya, kamu tengok kamu punya modul. Z ni apa? Esok nak jawab ni, yes. Kalau lain tak boleh jawab, saya nampak gambar dah. Kamu hantar teks kosong ada. Tulis nama ada. Z apa? Z. Dalam AC kita perlu configure Z. Z terbahagi pada dua bahagian. Apa dia bahagian tu? Dia memang load. Unit dia O. Unit dia O. Tapi apakah Z tu? Okey, resistor. Yang kedua? Okey, induktor dan kapasitor tu dalam golongan apa? Dia ada dua istilah ya. A dengan satu ini. Diode. Diode tu dia punya device. Okey, satu is. Satu je. Gabungan dalam komponen tu dia ada satu nama, tapi dalam gabungan tu ada komponen C dengan induktor. C dan L. Apakah nama dia? Load. Load yang saya cakap tadi, load adalah Z. Beban, load beban. Unit dia adalah ohm. Satu ni benar, apa kan? X. Apakah X? Reactance. Dalam reactance ni ada dua benda, XL dan juga XC. Komponen dia adalah L adalah induktor, C adalah kapasitor. Okay. So dalam kamu punya skematik diberi Z1, Z2 dan Z3 adalah H1, H2, H3. Kemudian L1, L2 dan juga L3. C1, C2, C3. Ketiga-tiga nilai ni, ketiga komponen ni, untuk setiap R nilai dia adalah sama. L pun nilai dia sama. C pun nilai dia sama. Untuk dapatkan dia dalam keadaan balance. Dia kena balance. Untuk 3 phase. Kalau tak balance, so fasa untuk keluaran dia akan tak dapat macam masukan lah. So untuk transmission AC source ni, apa yang kita submit, apa yang kita hantar generation AC tu, kalau katakan dia voltage dia 10 volt untuk di keluaran pun sepatutnya pun dapat yang tu. Okay, so dia perlu keadaan balance. Untuk ni, so Z formula dia apa? Bukan formula Z. Oh juga sama ni. Okay, so kalau umumnya dia akan
Relax. Sekiranya yang ni adalah keadaan XC lebih besar daripada XN, boleh kita tolak XC tolak XN. Kalau keadaan dia XN tolak XC ni adalah kebalik je lah, XN lebih besar daripada XC. Okay, yang ni penting ni sebab dalam lab ni kau perlu buat yang ni. Salah pengiraan memang tak dapat. Okay, so apa yang perlu buat nanti? So kamu akan create circuit dia. Dalam ni, dalam setiap Z ni akan ada komponen resistor, induktor dan juga kapasitor. So ketiga-tiga Z ni ataupun gabungan RLC ni adalah merujuk kepada Y connection. Okay, dalam sistem 3 fasa ada berapa jenis connection? Ha? Ada berapa jenis connection untuk 3 fasa? 2 apa dia? Dia tak dengan dia dengan Y connection. So kena ingatlah. Okey. So untuk kita punya ujian hari ni kita perlu dapatkan voltage fasa V1N V2N, voltage line V13, V12, V23 dan V31. Okey, untuk dapatkan V1N, maksudnya kita merujuk pada positif V1 ni kepada V1N, maksudnya point 1 positif, ya, positif V1 merujuk kepada N. Maksudnya nanti kamu akan measure untuk V1 V1N, sini positif dan negatifnya merujuk kepada neutral. So positif negatif. Okay. Sama juga V2N pada positif ni, V2N merujuk kepada neutral. Maksudnya V1N, V2N, V3N pun sama. Merujuk kepada V3N, V3N merujuk kepada neutral. Okay. So neutral ni umpama nilai dia akan kosong lah. So dalam, kalau kamu banyak dekat device pakai DC supply kan, pakai power supply kan, bukan pakai transformer. Mana tu? Power supply kan. Power supply cuma ada kosong dengan voltage yang ni, ada straight line. Tapi dalam AC ni kita consider untuk sinusoid tadi. So dia merujuk pada neutral. Neutral umpama macam negatif lah. Okay. Kemudian sebelum saya terlupa, dalam circuit kamu juga kamu kena tahu ada pembetulan ni untuk position VY nanti. Kalau tengok dalam schematic nanti, VY ni perlu sambung kepada neutral. Okay. Okay, yang ni untuk V1N, V2N, V3N dah merujuk pada voltage phase. Untuk voltage line antara point 1, point 1, point 2, point 3. So kita nak tengok voltage line, maksudnya voltage yang maksudnya current akan through sini ke sini. Okay. So maksud dia V12 merujuk pada positif V1 dan negatif dia adalah pada positif 2. Ini V12. Boleh? Faham tak? Ni faham dulu. Nanti saya tunjuk pula cara nak sambung transformer. Okey Untuk V23 antara position 2 positif ke position positif 3. So V23.
Okay, kalau dalam electronic device, kalau kamu measure macam ni, jawapan dia kosong. Tapi dalam AC, bila kamu measure macam ni, dia takkan dapat kosong. Sebab dia sinusoidal dia ada fasa berbeza. Walaupun amplitude yang sama, dia akan dapat nilai lain. Okay. Kalau dia fasa sama, mungkin amplitude dia tak sama, dia akan dapat nilai yang kecil perbezaan tu. Itu. Kalau nilai fasa dia sama, amplitude berbeza, kamu akan dapat nilai amplitude saja. Fasa dia sama. Okey, kemungkinan kamu akan dapat macam itulah nanti. Okey, kemudian untuk V-line 31, maksudnya daripada point 1 V31 daripada V3 positif, V3 positif dan negatif dia adalah pada position 1. Okey. So nanti kamu akan dapatlah kebarangkalian kamu akan dapat kemungkinan fasa untuk V1N akan ada beza sikit dengan V2N. Kemungkinan juga lah, atau kemungkinan juga kamu akan dapat beza dia V1N berbeza dengan V3N. Okey, itu kemungkinan kamu akan dapat macam itulah. Okey, so apabila kamu buat pengukuran nanti, so kamu akan guna osiloskop dengan setup untuk V over division dia adalah 5 volt. T over division dia yang sesuai saya guna 5 milisecond. Kemudian probe osiloskop ni, probe dia perlu didarabkan dengan 10 sebab dia punya amplitude peak to peak dia terlalu besar. Jadi kamu kena guna probe kali 10. Tahu yang ejah mana? Tahu? Confirm? Ejah di mana? Kalau probe osiloskop ingat kan? Dia ada satu button tu, slide. Nanti kamu tengoklah sekarang ni. Dia ada kali 1 dengan kali 10. So make sure kamu adjust pada kali 10 sebab kita nak zoom outkan dia punya value tu, nilai sinusoidal. Okey. Kemudian waktu kamu buat eksperimen nanti, kamu akan dapat sinusoidal. Okey, untuk buat pengujian, untuk testing, apa yang kamu perlu buat, contoh bila kamu channel channel 1 terlupa channel 1 sebagai reference untuk voltage V1N. Okey, channel 2 kamu guna untuk dapatkan V2N dengan V3N. So sama jugalah keadaan untuk voltage line ni. Untuk voltage line channel 1 kita sebagai reference kita untuk measure V12 dan channel 2 untuk V23 dan juga V31. Okey, channel 1 adalah sebagai reference. Okey, kalau kamu buat eksperimen nanti, bila kamu dapatkan dia punya sinusoidal untuk V1N ataupun V12, so kamu macam yang saya contoh sebelum ni, kamu dapatkan satu reference line dulu. Reference line untuk Y axis dan juga X axis yang mana? Masih ingat ni? Ke lupa? Ingat ke tak ingat? Pakai rumah tak suka tidur. Okey, saya nak tahu ni. Okay, untuk contoh, kalau kamu measure V1N
Kamu dapat sinusoidal begini. Kemudian kamu dapatkan berapakah dia punya. Okay, kita kena dalam eksperimen kita perlu dalam theoretical V phase kita combination daripada Vm sin omega t plus dengan phase. Ingat ni? Ni kena ingat ni. Okay, sama juga dengan I phase, I maximum, I peak, sin omega t plus phase. Kalau V line lah. V line. Formula dia. Tengok balik ke slide tadi. Punca kuasa 2, 3 didarabkan dengan V phase. Okay. V phase. Sekejap. Sorry, satu lagi. Yang ni kita dapatkan V kan. Okay, sorry. Yang ni untuk V. Kalau untuk dapatkan V phase, nanti tengok berteori ya. Dan slide V phase adalah V bagi dengan apa? Kan dia kena dapatkan V phase kena dalam RMS lah. Bagi dengan set 2 V ni bagi dengan set 2 sin omega t plus phase. Kemudian I phase sama dengan I daripada sini bagi dengan set 2 sin omega t plus phase. Kemudian V line sama dengan punca kuasa 2, 3 kali dengan V phase. Kemudian I line punca kuasa 3 dengan V phase. I phase. Okay. So untuk V line ni kita akan guna untuk keadaan Y connection. Okay, kenapa hanya guna untuk Y connection? Tengok balik teori. Yang ni untuk delta connection. Kenapa dia delta connection perlu guna yang ni untuk I saja, tapi untuk V adalah sama. Dia tak ada perubahan. Untuk V line dia ada perubahan untuk Y connection. Kena balik tengok balik teori. Ada sebab dia. Okey. Ada pertanyaan? Ada tanya tak? Esok punya ni kan? Okey. Ni dia punya ni. Okey. So daripada tadi graf ni bila dah dapatkan V1 ni punya waveform, then kita perlu check untuk keadaan channel 2 V2N. Contoh V2N kamu dapat macam ni. Ya, dan ni adalah V2N. Okey, apa yang perlu buat? Berdasarkan V ni, so kamu perlu dapatkan nilai Vm dan juga phase. Okay, berapakah phase untuk okay, dalam V1 ni phase dia kosong lah. Anggapkan dia kosong sebab dia untuk different. Kita V1N pada nilai Vm dengan angle dia 0 degree. Untuk V2N Vn berapa sudut dia kita tak tahu. Okey, untuk dapatkan sudut ni, so kita akan guna formula kita sama dengan, ingat untuk dia satu
TD over T diharapkan dengan 360 saja. So kamu akan dapat kita untuk ni. Okey, untuk B3N pun sama juga kaedah macam ni. Okey, contoh macam nak dapatkan TD ni, kita akan refer kepada untuk B2N pada maksimum di sini. Okey, ni pada T1 dan T0 ni di mana? T0 ni pada permulaan dia mana dia bersidang dengan X axis, ni dia kosong. Okey, sini T0. Okey. So untuk TD untuk 2N T1 tolak dengan T0. So bila dah dapat ni, so masukkan dekat sini, dibahagikan dengan J. So T ni kita dapat macam mana? Ingat lagi? T ni ambil dulu dah. Okey, T kita ambil daripada nilai satu cycle untuk V2N. Yang ni adalah T2N. So T2N, ini T2N. Untuk yang ketiga, yang V3N pun sama konsep tadi kita guna. Okey, so daripada situ amplitude insya-Allah kamu akan dapat sama ataupun beza sikit je. Untuk V1N, V2N dan V3N, dia punya VM insya-Allah akan dapat sama ataupun sikit je beza kecil. Contoh dengan 0.1 okeylah, setebal 0.2 lagi macam tu lah. Dia punya kekurangan dengan nilai tu. So far okey. Kita dah perlu dapat macam ni. So kamu akan dapat V2N berapa dengan phase dia berapa daripada formula tu. Kemudian konsep untuk V12 pun sama juga kaedah untuk kita dapatkan cara untuk dapatkan V untuk voltage phase ni, phase voltage ni. Boleh? Okey. So untuk eksperimen hari ini, okey, untuk eksperimen hari ini kamu akan guna 3 transformer. Okey, 3 transformer itu dia ada 3 keluaran. Okey, ada 3 keluaran. Okey, so kita akan guna kiri dan kanan. Yang tengah kita tak akan guna. Ada keadaan juga kamu akan jumpa transformer di mana dia merah-merah, kemudian di hujung dia hitam. So kita akan guna yang merah saja lah. Channel merah. So channel lah. Kemarin ada yang terkomputer, saya dah untuk ingatkan. Okay, kita akan guna red channel. So decision yang mana positif, mana negatif, kamu boleh tentukan ataupun saya decide dulu lah. Yang sebelah kanan adalah positif, sebelah kiri adalah negatif. So tulisan dia macam ni. Okay, untuk sambungkan circuit kamu, so kamu akan buat circuit atas breadboard dengan Y connection. So Y connection. Okay, yang ni saya tentukan dia satu untuk channel untuk kita sambung untuk circuit P1. Yang ni 2, sini 3. Okay, so apa yang perlu buat?
Yang bahagian positif akan masuk ke resistor R1. Yang bahagian positif yang channel yang ni untuk V1, V2, V3. Yang positif untuk V2 akan masuk di dengan 2 untuk R2. Dan positif untuk V3 akan masuk dekat R2. So jangan tersalah lah. Dia punya turutan R1, L1, C1, R2, L2, C2, C3, L3. So ada backbone pun akan dapat macam ni. Okay. So untuk bahagian negatif je, negatif kamu boleh combine satu point. Ini adalah neutral. Okay. So ni N. Dan N ni akan bersambung di sini. Yang kebetulan saya beritahu tadi V1. Kat sini titik dia adalah V1. Okay, dalam eksperimen ni, apakah nilai V1 adalah kosong. Okay, saya beritahu sekejap. Okay, sampai yang begini. Ada pertanyaan? Tak? Okay, harap kamu ingatlah apa yang saya 20 minggu yang lalu, yang daripada lab pertama kamu buat yang testing guna oscilloscope. Untuk measurement voltage semua guna oscilloscope. Okey, untuk current kamu boleh guna untuk I kamu boleh guna multimeter. Tapi saya tak sajanlah sebab guru-guru yang buat itu memang tak tepat. Ya, value dia better kita teruskan cepatkannya proses guna calculation. So calculationnya untuk dapatkan I V sama apa dengan Z. Okay. Kalau untuk I R dia I L I C. So banyak calculation. Okay. Umum kita guna yang kalau IR kita dapatkan VR over N adalah ini VL over over N. Sorry, over XN. Ini VC over XC. XL dengan XC ingat tak formula dah? XL dengan XC apa formula dah? Guys, apakah formula SL dengan XC? Aku di situ tunjukkan. Kamu betul-betul jadi guide untuk yang apa? Yang disebutnya tu pakai topi tinggi kan? Tu study dah. Okay, apa formula dia? 2 pi P untuk XC 1 over 2 pi MC. Okay. Dalam masa yang sama juga bila kita tengok komponen ni, apa yang kita miss? Satu komponen kita termiss. Okay. C ni kamu boleh rujuk daripada modul tu, dia diberi, L pun diberi, value dia berapa. But yang tak ada adalah F. F ni kita nak dapat di mana? Di mana kita perlu dapatkan F ni? Nah, dekat mana kita nak dapatkan F? Ha? Ya, betul. Kita dah T ni lah. T untuk 2N, T 1N. Tengok T dia apakah? T 2N, T 1N, T 3N. Buat T 1 2, T 2 3 dan T 3 1. Okay, so kena dapatkan berapa T ni. So barulah kamu boleh dapatkan XC dia, 4XN. Tapi kalau kamu buat nanti untuk cepatkan proses, ketiga-tiga T ni adalah sama lah. Sebab kita refer balik pada yang teoretikal dia tadi, dalam 3 fasa hanya yang membezakan adalah fasa yang berbeza. Voltage dan frekuensi adalah
sama. Untuk balance punya 3 phase. Okey, ada soalan? Tak. Statik juga. Tak tahu masuk kiri ke masuk kanan tu tak keluar mana. Okey, baik. Okey, so balik tempat kamu boleh bola. So rasanya boleh tak perlu share kot. Boleh buat individu sebab duduk dengan kecil. So satu orang akan dapat 3 transformer. Okey, dah ambil kan? Dah ambil ni kotak hitam tu. Dah. Okey. Alright, boleh mula. Kalau tak tahu, okey, sebelum kamu on punya dia punya transformer supply tu, kamu minta saya Cik Mahal ataupun Puan Zina ataupun Cik Khairul dekat ni untuk cek dulu circuit kamu. Takut ada cross ataupun ada short circuit kan, saya risau takut semalam pun dah duduk yang petang tu dah banyak dah komponen dah terbakar. So hati-hatilah sebab kita untuk transformer ni tak sama macam DC. Dia memang boleh buat kamu rejectan elektrik. So berhati-hati ya. Itu saya minta. Okey? Baik. Saya ini. Jika ada pertanyaan, boleh tanya saya, Mazat, Puan Zina ataupun Ego.